Setelah meletakkan jawatan sebagai CEO Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS beberapa bulan lalu, Ahmad Idham kembali dilantik menjawat jawatan tersebut minggu lalu. Kita bersama dengan Ahmad Idham untuk mendengar perkongsian mengenai perancangan beliau dan FINAS tentang industri perfilman negara. Rupanya perancangan Allah tu mengatasi segala-galanya. Abang bersyukur kerana at the end of the day segala perancangan yang dibuat tu adalah untuk pembangunan industri. Jadi ini adalah appointment baru di bawah kerajaan baru. Satu benda yang abang sendiri pun tak sangka, mengundurkan diri atas alasan ataupun atas sebab peribadi. Sekarang ni boleh ke kalau diceritakan sikit apa antara sebab peribadi yang membawa kepada pengunduran Ahmad Idham pada ketika itu? Whatever yang berlaku pada abang, I would like to simpan sendirilah. Yang penting apa matlamat kita apabila kita buat sesuatu benda. Bagi abang sentiasa fokus pada satu benda, iaitu untuk menyumbang suatu pada industri yang terbaik. Abang dah ambil kira dah all this factor dan keputusan itu dibuat, bukan hanya kepentingan peribadi. Tapi let's move forward. Setelah kembali menjawat jawatan ni, perancangan abang lah sebagai ketua pegawai eksekutif ataupun CEO FINAS ni kan, semua sedia maklum yang industri filem kita ataupun industri filem seluruh dunia sebenarnya terhenti seketika akibat pandemik COVID-19 ni kan. Selepas ini macam mana? Ada tak sebarang rancangan yang dah dirangkakan ataupun apa-apa berita yang boleh memberikan kelegaan kepada penggiat industri kita di luar sana? Apabila abang di offer masuk balik, abang dah nampak dah, wow, cabaran untuk merangsangkan balik ekonomi industri dan juga untuk mewujudkan lagi peluang-peluang pekerjaan di bawah sana, bukan saja kepada pekerja-pekerja filem, tapi malah abang melihat daripada sudut bagaimana juga kita boleh membantu dari sudut sektor-sektor pemameran dan juga penayangan seperti stesen TV. These ada ekosistem yang berlaku hari ini yang kalau kita nak menggerakkan ekonomi. Jadi itu bagi abang post pandemik ni sebenarnya satu era timeline yang amat-amat crucial. Salah langkah kita mungkin efek pada the whole industry. Abang pun dah dapat berbincang juga dengan yang buat menteri kita. Terima kasih pada beliau pasal ada beberapa perancangan beliau yang abang rasa akan menggembirakan orang industri di bawah sana. Once dah ready, kita akan announce pada mereka. Salah satu yang tengah berlaku sekarang ialah penggambaran dibenarkan. Kita rasa lega sekurang-kurangnya ekonomi industri drama, industri penerbitan filem sudah mula nampak pergerakan dia untuk digerakkan balik. Walaupun kita tahu bahawa hari ini mungkin sinema belum boleh lagi, tapi kita bergerak ke arah itu juga. Kita sebut mengenai SOP ni kan, kita tidak boleh menjangkakan ataupun membayangkan apa yang bakal berlaku kalau keadaan ini berterusan. Sekiranya selepas ini SOP yang ditentukan tu mungkin terpaksa dilanjutkan ataupun dipraktikkan selama beberapa tahun. Kalau sinema buka kena buat penjarakan sosial dan sebagainya, jadi pastinya mengganggu ataupun memberikan impak yang besar kepada kutipan tiket, pawagam dan sebagainya. Jadi ada tak pihak FINAS merancangkan sesuatu sekiranya perkara-perkara seperti itu berlaku? Memang kita ada perancangan tu, seperti mana saya cakap masa saya masuk pun, Yang Buat Menteri dah nyata dia punya arah tuju bagaimana nak buat perangsangan ekonomi ini. Dalam masa sama kita tahu bahawa ada beberapa dana yang mana kita dah buat closing date dana kandungan digital pada 1 Jun baru-baru ni. Proses pitching akan start dah dalam masa terdekat ini. So ini adalah antara perkara yang terdekat yang kita boleh menggerakkan supaya kita boleh bantu untuk menurunkan sumber-sumber keuangan kepada industri untuk mereka menggerakkan. Timeline dia macam you cakap tadi, sama ada setahun ke atau 6 bulan ke, everything semua itu kita susah nak menjangkakan. Tapi saya percaya bahawa kalau hari ini kita Malaysia seolah-olah lebih mengagungkan benda luar daripada benda dalam. COVID-19 ni sebenarnya telah mengajar kita satu perkara. Apabila kita susah, kita bersatu sebagai satu rakyat Malaysia. Apabila kita pulih dan kita mungkin ekonomi dah buka balik, satu juga saya minta untuk kita menyokong produk-produk tempatan. Macam saya hari ni, I'm telling you, kalau saya nak beli produk online ke apa, saya akan cari semua peniaga-peniaga tempatan untuk saya salurkan wang saya. Kerana saya percaya kalau saya salurkan wang saya keluar negara, wang tu kita tak dapat apa. Kita nak menggerakkan ekonomi kita supaya duit tu berpusing dalam negara kita. Untuk kebaikan dan juga untuk perkembangan positif industri filem di Malaysia, bekas pengurusi sebelum ini Dato' Hans Aizat, ketika saya menemui beliau minggu lepas, menyatakan kesudian beliau untuk bekerjasama dengan pengurusan yang baru sekiranya apa yang beliau rancangkan sebelum ini mahu disambut oleh pengurusan sekarang. Jadi adakah perkara itu disambut baik oleh pengurusan baru? Daripada dulu kita tidak pernah meletakkan sekadar sistem tertutup di dalam apa benda yang kita nak memajukan industri. Pasal ini niat kita untuk bangunkan industri. In fact, masa saya punya pertemuan pertama saya dengan ahli perbadanan dan juga pengurusi, siapa saja, tak kira even the blogger, kita kata even siapa-siapa yang mana yang dok mengatakan FINAS tak betul, itu tak betul, kita kata simple, siapa yang ada cadangan yang baik, please datang ke FINAS. Kita sentiasa terbuka untuk you datang. Tapi
dia punya cara tu kena betul lah. Kalau you just tweet kata aku ni cakap mulut je, tak boleh. With a proper paper with tu, we will open, because dalam keadaan sekarang kita tak boleh selfish. Menyentuh mengenai hubungan Abang Ahmad Idham bersama dengan bekas pengurusi Finas Dato' Ansar Aizat. Sebelum ini ada spekulasi mengatakan yang hubungan anda berdua sangat dingin, di mana netizen ataupun masyarakat menganggap yang sebelum ini anda berdua saling memperli satu sama lain di laman sosial. Boleh jelaskan sikit mengenai perkara itu? Tak pernah ada. Cuma isu yang terkini ialah isu Datuk tu je lah kan, yang itu sebenarnya itu tak ada kena dengan orang industri. Itulah personal, dan benda tu saya telah nyatakan, it's totally is my personal IG and it's my personal things and it's my personal issue with somebody kan, got nothing to do dengan industri. Other than that, saya rasa saya tak pernah bermain benda-benda begitu. Saya tak ada isu benda tu, because I know being somebody yang professional, I think perkara-perkara begitu saya tidak suka meletakkan diri kita terlalu low untuk memainkan game-game begitu. Kalau saya kata you tak betul, I akan beritahu, okay, minta maaf, saya rasa you tak betul, nyatakan nama, nyatakan hasrat, nyatakan ketika. Kalau main cynical ni, I think ini adalah mainan hiburan alam maya. Bagi saya itu adalah satu hiburan di alam maya yang mana yang saya tak perlu melihatkan secara serius. I think we don't have time to play that game. Hari ni kita dalam post pandemic COVID-19, kita have a bigger role and then kita ada bigger things yang kita nak kena fikirkan lah. Industri kreatif memerlukan anda untuk support kita. Please support pada benda-benda yang lebih positif, yang benda-benda yang boleh majukan industri, daripada kita bermain dengan hiburan alam maya ni. Saya macam okay,